Gula, gula. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Bila buka bab cerita nak kontrol makanan supaya kita nak sihat, memang takkan terlepas daripada cakap pasal gula. Lah ni Pocik nak bagi maklumat ringkas sikit lah pasal gula dan keluarganya. Korang lah yang buat keputusan sama ada nak terus mengamalkan gula dalam kehidupan korang atau nak berhati-hati dalam menggunakannya ke, atau nak tinggal teruskan gula ke. Ni kira Pocik bentang ni agak saintifik sikit lah. Korang fikirlah baik buruk dia nah. Okay, gula ni dia di pasaran ada macam-macam nama. Dengar-dengar sekarang ni ada dekat 60 jenis nama gula ni kat setiap produk di pasaran. Pelik-pelik lahum belaka bunyi semua. Kalau nak cakap satu-satu, mau tepiat lidah kita dibuatnya. Tapi kalau nak tahu trik simple makanan tu ada ke tak gula, kita cuma tengok kat label nutrition content dia. Jangan duk perhati kalori saja, tengok kat total karbohidrat tu. Kalau lebih daripada 50 gram per 100 gram tu, adalah gula dia yang tersembunyi. Kadang-kadang ada yang kata kurang gula lah, kurang manis lah kat label tu. Padahal bila tengok balik label nutrition tu, tinggi gila kat konten dia. Tu gula lah tu. Gula yang macam-macam jenis nama dia tu, biasanya ada beberapa kategori yang umum. Biasanya, masyarakat Malaysia suka guna gula pasir. Gula pasir. Yang ini nama sains dia sucrose atau sucrosa. Yang dalam produk makanan ringan ataupun fast food pula, mereka suka guna gula proses daripada jagung. Dia panggil high fructose corn syrup pula. Ni dia lagi murah daripada gula. Tapi kedua-dua ni ada persamaan dia. Gula-gula jenis ni dia terdiri daripada 50% glukosa dan 50% fruktosa. Kadang-kadang fruktosa tu lebih banyak lagi, mungkin 70% maksimum. Tolong ingat ni sebab kita nak cerita lebih sikit bab fruktosa ni nah. Okey, ready? Glukosa. Gula jenis ni badan kita senang serap dia jadi tenaga. Sebab semua sel badan kita mahu tenaga daripada glukosa. Ni kalau masuk badan, 100% sel badan kita akan serap terus. Sebab yang ni ialah gula asas. Makanan yang banyak glukosa ni biasanya datang daripada makanan berkanji macam nasi dan roti. Tapi kalau terlebih banyak sangat ambil, hati kita akan tukar lebihan tu jadi lemak pula. Dia simpan tepi sat. Fruktosa. Ni kena perhati betul-betul. Fruktosa ni ialah gula yang biasanya ada dalam buah-buahan. Itu sebab buah jadi manis. Sebab ada fruktosa lah. Peringatan Zat. Buah-buahan biasanya ada fiber. Jadi bila kita makan buah, biasanya fiber ni lah yang akan menjadi makin penahan. Supaya badan kita tak serap fruktosa ni banyak sangat. Dan selamatlah buah untuk dimakan. Kenyang pun cepat. Tapi kalau fiber tu dibuang, maka fruktosa telah diasingkan. Dan sekarang ni cerita dia dah lain. Contohnya, tebu yang dah diproses, diperah air dia dan ekstrak air itu dijadikan pula gula pasir. Apa mesti tanya? Kenapa kena buang fiber? Sebab makanan yang masih ada fiber ni akan menyebabkan ia jadi cepat rosak, rugi nanti. Jadi kalau nak bubuh dalam tin ataupun paket, kilang-kilang ni kena buanglah fiber tu. Baru dia tahan lama. Mau dekat 2 tahun, 3 tahun duduk dalam kedai, tak rosak kan? Untung kat depoh lah, bukan kat kita. Okey, moving on. Berikut ialah gambar rajah metabolisasi fruktosa dalam hati kita. Kalau nak terang satu persatu, satgi otak korang tak mampu nak proses banyak sangat. Daripada nak tengok bab gula, boleh jadi gila pula. Jadi Pocik bagi simple sudahlah. Okey, ready? Fruktosa ni, bila masuk dalam perut, akan terus diserap dalam hati kita 100% sekiranya tak ada fiber. Contohnya, bila korang makan gula lah. Dia tak pergi ke sel-sel badan dulu macam glukos. Dia terus pergi ke hati tuan-tuan, puan-puan sekalian alam. Cuba habaq kat Pocik. Apa dia nama dia benda yang bila kita makan aja, badan akan terus hantar pergi ke hati dan bukan ke sel-sel? Racun nama dia, adik kakak abang long sekalian. Kalau dia betul-betul berguna untuk badan, masuk je perut, badan akan hantar ke sel-sel dulu supaya dijadikan tenaga. Ini 100% pergi ke hati. Itulah nama dia tak bagus. Kenapa kena hantar pergi hati dulu? Supaya hati kita boleh ceraikan
unsur-unsur ni jadi benda yang tak bahaya pada badan kita, supaya nanti bolehlah dikumuhkan dengan selamat. Kesian kat hati kita. Itu belum habis lagi cerita dia. Secara ringkasnya, fruktosa ni akan masuk ke hati dan diceraikan ke beberapa bentuk bahan kimia yang lain. Nombor 1, dia akan meningkatkan penghasilan asid urik dalam badan kita. Dan ini ialah punca gout paling besar sebenarnya. Bukan sebab makan makanan laut sangat. Tak. Asid urik ni banyak sangat dalam badan pun, selain daripada mengakibatkan gout, dia juga akan menghalang signal nitrik oksida yang berfungsi menganjalkan salur darah kita. Jadilah keras salur darah dan akhirnya dapatlah tekanan darah tinggi. Jangan korang tak tahu. Sebenarnya tekanan darah tinggi korang tu yang paling besar puncanya sebab banyak minum air bergula lah. Bukannya sebab makan makanan bergaram tinggi sangat pun. Dah tersilap konsep korang sebenarnya. Lepas tu, sebahagian daripada metabolisme fruktosa tu pun akan menghasilkan bahan yang sama orang yang minum arak dapat, iaitu glyceraldehyde. Lala dapatlah kondisi lemak dalam hati. Ingatkan minum arak je boleh dapat radang hati. Minum air bergula pun lebih kurang sama je. 2 kali 5, 10. Tambah lagi kemanisan dalam cerita ni. Akhirnya sebahagian daripada fruktosa tu adalah sikit yang dibakar jadi tenaga dalam mitokondria. Tapi sikit je lah. Adalah dalam 15%. Yang lebihnya dijana jadi lemak kolesterol kecil dan dihantar ke seluruh badan. Menempel kat mana ada salur darah yang luka-luka. Dia pun sumbat lah. Dah memang kerja kolesterol kecil ni sebenarnya untuk repair salur darah yang luka sebenarnya. Tapi salur darah korang tu luka-luka pun disebabkan inflamasi yang diakibatkan tinggi kandungan gula ataupun banyak radikal bebas. Sebab apa? Sebab korang minum air gula banyak jugalah. Pimai-pimai tang tu lah dia punya kitaran. Lama-lama terus condemn sistem badan. Nak bagi sedap lagi, ini kisah pula. Biasanya rakyat Malaysia ni, dia bukan ambil sesudu teh gula je sehari tau. Mau dekat 300 gram paling sikit sehari. Kata orang putih, the dose makes the poison. Tapi gula pasir tu sendiri pun dah taraf poison dah sebenarnya. Melihatkan azali dia pun dah diproses dan dibuang dah fiber dia. Gula pasir ni, kita ambil lah contoh 4 gram ataupun 1 sudu teh. Kiranya macam, sebenarnya 2 gram ajalah yang layak jadi tenaga pasal tu glukos. Tapi yang 2 gram tu lagi bukan tenaga dah, tapi penyakit. Silap-silap yang 2 gram glukos tadi pun jadi penyakit juga. Sebab ambil banyak sangat sampai jadi rentan insulin ataupun insulin resistance. Banyak sangat gula dalam darah sampai sel badan, sel insulin semua dah give up. Jadilah insulin resistance kan. Tapi benda dah jadi macam normal dah kan. Itu sebab rasa macam biasa aja. Tak tahulah. Mungkin korang salah. Tak ada hal lah ambil sekali-sekala. Bukan selalu pun kata korang kan. Cubalah sekali-sekala minum air longkang sikit. Alah, try lah. Sesudu teh je seminggu lah. Okey tak? Kan? Apa pun akan banyak juga orang yang tak setuju nasihat pocik bab gula ni. Tak koma lah. Pocik bagi tahu je untuk kesihatan koma juga. Terpulang lah balik kampung lah. Ya tak?